ala salah, masuk dalam saf. Bila la ilaha illallah, imam pun takbir. Wallahu a'lam. Hadis tak ceritakan benda itu. Saya ingat dalam bab ini pandangan Imam Malik yang paling kuat. Tidak ada tahdid, tak ada ketentuan. Jadi bila sahaja orang boleh bangun. Cuma jangan malas sampai imam dah takbir baru nak bangun, sudahlah. Sebab iqamah tu maksud dia suruh bangun. Dan kalau imam belum masuk ke masjid, kita ikut hadis Bukhari, di mana kata Nabi SAW, "Fala taqumu hatta tarawni." Kamu jangan berdiri sehingga nampak aku. Hadis ini juga menunjukkan bahawa bagi imam, dia boleh datang lambat. Sunnah Nabi SAW, Nabi tak datang sebelum azan. Imam, Nabi tak datang sebelum azan. Sunnah Nabi adalah Nabi SAW datang ketika nak solat, dekat dengan iqamah. Bahkan boleh juga untuk imam kalau dia nak solat qabliyah, dia solat di rumah dia. Dia datang ketika dekat untuk menunaikan solat. Tentang begitu juga dengan hari Jumaat. Ini bukan kata bagus untuk imam main lambat hari Jumaat. Tetapi di antara sunnahnya apabila Nabi SAW datang, Nabi akan naik ke atas mimbar lalu Nabi bagi salam. Dan sahabat bila dengar Nabi bagi salam, muazzin akan azan. Jadi tak ada masalah untuk imam datang lambat, boleh. Ada orang kata disunnahkan untuk datang awal sebelum azan. Sebelum azan datang siap-siap. Kita kata wallahu a'lam, itu tidak disebutkan dalam mana-mana nas. Sebab fungsi azan untuk panggil orang. Jadi tak ada masalah. Dan bukanlah kesalahan bagi orang yang bila dengar azan baru dia datang. Tak salah. Itu fungsi azan. Melainkan hari Jumaat ada perintah khas di mana hari Jumaat mesti datang awal. Selain daripada itu, bila dengar azan baru kita datang. Nak datang awal, duduk dalam masjid, kita kata nak namakan dia i'tikaf, itu boleh lah. Walaupun sebahagian ulama kata i'tikaf ni tak boleh sekejap. Dia mesti 10 hari. Itu pandangan yang masyhur di kalangan sebahagian ulama. Dan i'tikaf ni mesti di bulan Ramadan sahaja, macam Nabi buat. Bulan lain tak boleh. Cuma dalam bab ni kata Ibn Hazmin Al-Andalusi, nas berkaitan dengan i'tikaf Nabi buat di bulan Ramadan. Nabi buat di bulan Ramadan. Dan Nabi buat 10 hari. Kata Ibn Hazmin, apabila sesuatu benda banyak boleh, makna dia sedikit pun mesti boleh. Kalau banyak boleh, sedikit mesti boleh. Hukum dia mesti sama. Jadi Ibn Hazmin kata siapa yang memilih untuk i'tikaf 1 minit, masuk dan keluar, dia boleh. Siapa yang memilih untuk i'tikaf sejam, masuk dan keluar, juga dia boleh. Wallahu a'lam. Kadang-kadang Ibn Hazmin ni dia tak pakai qiyas, dia pakai nas. Dalam bab ni dia kata ini bukan qiyas. Dia kata ini kaedah. Kalau satu benda sikit haram, banyak hukum dia haram. Satu benda kalau sedikit halal, banyak juga dia mesti jadi halal. Kita tak boleh tahdid. Nabi masuk masjid 10 hari dan Nabi keluar. Nabi tak perintah, kamu mesti i'tikaf 10 hari. Kata Ibn Hazmin, umum. Perintah i'tikaf itu umum. Sunnah Nabi buat 10 hari. Siapa yang nak buat kurang, terpulang. Siapa yang nak buat lebih pun terpulang. Jadi boleh datang awal untuk i'tikaf di dalam masjid. Cuma tak ada lah macam kat masjid-masjid tu lekat tu, niat i'tikaf, yang tu tak ada dalam nas lah. Masuk masjid, tengok kat dinding, baca nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid lillahi ta'ala. Yang tu tak ada dalam nas lah. Saya ingat tak ada. Lafaz tu tak wujud dalam mana-mana nas pun. Nasib baik dia tak tahdid masa. Sahaja aku i'tikaf di dalam masjid ini untuk tempoh sekian-sekian, itu lagi susah. Sebab bila tahdid masa dalam niat, kurang daripada tu tak sah. Itu tahdid. Kita dalam bab niat. Kalau orang niat nak sembahyang tahajud, dia tak abang berapa rakaat dia nak sembahyang, tak apa. Dia sembahyang 2 rakaat, dia boleh berhenti. Ataupun dia sembahyang 4 rakaat, dia boleh berhenti. Mana-mana boleh. Tapi kalau dia tahdid, dia dah niat, dalam keadaan tu tak boleh. Mesti ikut niat dia. Sama juga dengan wuduk. Sebahagian ulama kata siapa yang niat dia wuduk semata-mata nak baca Quran, maka wuduk tu tak sah untuk solat. Ini perbahasan di kalangan ulama fiqh lah, perbahasan yang panjang lebar di kalangan mereka. Cuma wallahu a'lam, mengikut sekadar yang kita bacakan daripada hadis ini adalah imam, iqamah itu ditentukan oleh imam. Bila muadzin nampak imam damai, dia boleh iqamah. Dan orang dia boleh bangun bila-bila masa sahajalah. Sebab tidak ada nas yang sahih. Orang kata perbuatan sahabat nas ataupun tidak. Adakah perbuatan sahabat jadi sumber hukum?
Bagi mazhab yang menganggap perbuatan sahabat sebagai salah satu sumber hukum, mazhab Hanafi, maka dia akan kata dalam bab ni perbuatan Anas adalah sunnah. Itu adalah salah satu sumber hukum, maka diterima. Bila nak bangun? Ketika diucapkan qad qamatis salat, ketika tu bangun. Betul, kalau mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i kata qaul sahabi bukan hujjah. Maka dalam mazhab Syafi'i tak ada masalah. Tak ada nas yang tetap dalam bab ni. Jadi tuan-tuan pilihlah nak ikut mazhab mana, ikut suka masing-masing. Seterusnya, wa an Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la yuraddu ad-du'a'u bainal adhani wal iqamah, rawahu an-Nasa'i wa sahhahahu Ibn Khuzaimah. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, doa di antara azan dan iqamah tidak akan ditolak. Maknanya doa di antara azan akan diterima. Hadis diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i, disahihkan oleh Ibn Khuzaimah, juga diriwayatkan oleh Ibn Khuzaimah. Muslimin yang dimuliakan, hadis ini hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Dan Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi cerita apa doa yang boleh dibaca. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i, At-Tirmidzi dan sebagainya, kata Nabi, apabila kamu selesai azan, maka ucaplah Allahumma rabba hadhihi ad-da'wati tammah was-salatil qa'imah ati Muhammadanil wasilata wal fadilah wa ba'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Di hujung hadis tu Nabi kata, halat lahu syafa'ati yaumal qiyamah. Siapa yang baca doa tu selepas azan, maka wajiblah untuk dia mendapat syafaat aku di hari kiamat. Tuan-tuan, dalam bab ini juga ada perbezaan pandangan. Hadis yang pertama, Nabi kata doa di antara azan dan iqamah takkan ditolak. Maksudnya umum. Hadis tu menunjukkan bahawa masa tu kita boleh doa apa sahaja. Hadis terusnya, Nabi bagi contoh doa. Nabi kata siapa yang bacakan doa ini, maka wajiblah bagi dia untuk mendapat syafaat itu. Maka dalam bab ini wallahu a'lam, kita pegang dengan dua-dua hadis. Kita kata pertama sekali sunnah Nabi bacakan Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah. Itu sunnah. Dan juga dalam masa yang sama, orang boleh baca doa lain bagi sesiapa yang nak baca. Dia boleh baca doa lain. Sebab tujuan masing-masing. Boleh doa atas kehendak masing-masing. Cuma contohnya ini disebutkan oleh Rasulullah. Tuan, doa ini diriwayatkan dalam Sahih Bukhari juga. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah was salatil qa'imah. Ada ramai orang riwayat Sahih Bukhari. Cuma dalam satu riwayat Al-Kashmini, salah satu riwayat Al-Kashmini yang meriwayatkan Sahih Bukhari, disebutkan di hujung hadis tu innaka la tukhliful mi'ad. Doa yang kita baca. Salah satu riwayat, satu je riwayat Sahih Bukhari daripada Al-Kashmini, disambung kat ujung innaka la tukhliful mi'ad. Riwayat ini adalah riwayat yang lemah sebab dia bercanggah dengan semua rawi yang meriwayatkan Sahih Bukhari. Bukan kata hadis yang orang riwayat, kitab pun diriwayatkan. Kalau kitab Muwatta, perbezaan dia lagi besar. Antara riwayat dia berbeza. Antara orang yang meriwayatkan Sahih Bukhari, kesemuanya sebut dalam hadis